Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Okey, berjumpa lagi dalam kelas Cikgu Ridwan dalam bab yang kelima, topik gelombang fizik KSSM tingkatan 4 dalam subtopik 5.1 iaitu asas gelombang. Diharapkan di akhir proses pembelajaran ini murid-murid di rumah boleh memperihalkan gelombang. Ni sama ada kamu boleh menulis ataupun kamu boleh menerangkanlah berkaitan dengan asas bagi gelombang. Kemudian kamu boleh menyatakan jenis-jenis gelombang serta menciri-cirikan gelombang. Gelombang nanti kamu akan jumpa ada dua jenis dan ciri-ciri gelombang yang kamu akan jumpa seperti yang tertera iaitu amplitude, simbolnya A. Kemudian kamu ada tempoh ayunan T besar, ada frekuensi F, panjang gelombang, lambda dan laju gelombang yang akan diberikan formula nanti. Seterusnya, kamu boleh melakar dan mentaksir gelombang. So, di sini ada dua graf yang utama. Okay, yang pertama kita ada graf sesaran masa dan yang kedua kita ada graf sesaran melawan jarak. Apakah maklumat-maklumat yang diberikan oleh setiap graf ini nanti kita akan jumpa. Dan yang terakhir, pelajar boleh menentukan panjang gelombang, kemudian frekuensi dan juga hal laju gelombang. Ini latihan lah berdasarkan formula laju gelombang. So, apakah sebenarnya gelombang? So, pelajar perlu tahulah sebenarnya gelombang ni dihasilkan oleh medium yang digetarkan. Dihasilkan oleh medium yang digetarkan. Digetarkan ni seperti kamu ketuk ataupun ayunan pun boleh. Gelombang pun boleh dihasilkan melalui ayunan pada satu tempat-tempat tertentu. Perambatan gelombang ni menyebabkan berlakunya perpindahan tenaga dari satu tempat ke satu tempat lain. Yang istimewanya gelombang ini ialah dia tanpa berlakunya pemindahan jirim medium. Jirim ni apa? Jirim ni mempunyai jisim dan juga memenuhi ruang. Itu definisi bagi jirim. Kamu dah belajar dalam bab sains tingkatan 1 sebenarnya. Okey, so bagaimana gelombang ini memindahkan tenaga? Ini persoalan yang ada di dalam buku teks. So apabila tenaga dipindahkan oleh gelombang dari satu sumber yang bergetar ataupun berayun pun boleh. Berayun kepada penerima yang jauh, tidak ada pemindahan jirim seperti di atas tadi antara kedua-dua titik tersebut. Ini ke contoh ni kamu lihat. Apabila kita mengayunkan seutas tali ke atas dan ke bawah, so gangguan hanya berlaku di sepanjang tali. Perihal pergerakan tu hanya berlaku di sepanjang tali dan bukannya di bahagian-bahagian tali itu sendiri. Ni. Kalau kita baca perlahan-lahan kita fahamlah. Baca dengan perlahan. Saya baca semula. Apabila seutas tali digegarkan ke atas dan ke bawah, gangguan bergerak di sepanjang tali. Kita akan nampaklah dia bergerak ni. Contoh. Gangguan yang bergerak di sepanjang tali bukan bahagian-bahagian tali itu sendiri. Maksudnya gangguan tu tali yang bergerak macam ni. Ke atas dan ke bawah. So, untuk memahami dengan lebih lanjut, kita lihat video yang cikgu sediakan ini. Gelombang adalah suatu gangguan yang bergerak melalui suatu medium daripada suatu sumber yang bergetar atau berayun. Pergerakan gelombang ini menyebabkan berlaku pemindahan tenaga. Perhatikan, jirim-jirim medium ini hanya berayun dan tidak bergerak bersama-sama gelombang itu. Gelombang terbahagi kepada dua jenis, iaitu gelombang melintang dan gelombang membujur. Kita akan menggunakan spring slinky untuk menunjukkan gerakan bagi kedua-dua gelombang tersebut. Jika kita menggerakkan spring
selingki itu ke atas dan ke bawah, gerakan ini mewakili arah ayunan jirimnya, manakala gerakan gelombang merambat ke arah kanan. Arah ayunan zarah mediumnya berserenjang atau pada 90 darjah dengan arah perambatan gelombang. Pergerakan gelombang seperti ini dipanggil gelombang melintang. Titik A dan E terletak pada bahagian paling bawah pada gelombang tersebut. Titik-titik ini dipanggil lembangan. Manakala titik C dan G pula berada di bahagian tertinggi gelombang dan dipanggil puncak gelombang. Jarak di antara garis faksi tengah dan puncak atau lembangan ini dipanggil amplitud. Panjang gelombang, lambda, pula adalah jarak antara dua puncak atau lembangan yang berturut-turut. Lambda digunakan untuk mewakili panjang gelombang. Contoh-contoh gelombang melintang adalah seperti gelombang air, gelombang cahaya dan gelombang elektromagnet. Apabila kita menolak spring selingki ke depan dan tarik semula ke belakang, ia menghasilkan pergerakan gelombang. Arah getaran zarah jirim spring adalah daripada kiri ke kanan. Arah getaran zarah mediumnya selari dengan arah perambatan gelombang tersebut. Gelombang seperti ini digelar gelombang membujur. Gelombang membujur tiada puncak atau lembangan seperti gelombang melintang, tetapi ia mempunyai kawasan yang dipanggil mampatan dan regangan. Contoh kepada gelombang membujur ialah gelombang bunyi. Sekarang mari kita lihat sistem ayunan dalam suatu gerakan gelombang. Untuk tujuan itu, kita akan gunakan sistem bandul ringkas dan bandul itu diletakkan dalam keadaan pegun pada kedudukan keseimbangan di B. Bandul ini akan melakukan satu ayunan lengkap jika ia berayun daripada A, B, C, B, A. Maka, jumlah masa yang diambil untuk melakukan satu ayunan lengkap dipanggil tempoh T. Unitnya diukur dalam saat S. Manakala, bilangan ayunan lengkap yang dibuat dalam satu saat dipanggil frekuensi F. Hubungan antara tempoh T dan frekuensi F dirumuskan dalam satu formula, iaitu frekuensi sama dengan 1 bahagi tempoh. F sama dengan 1 bahagi T. Frekuensi diukur dalam unit Hertz. Oleh itu, 1 Hertz bermakna telah berlaku satu ayunan lengkap dalam satu saat. Sekarang saya akan tunjukkan hubungan di antara laju gelombang, frekuensi dan panjang gelombang. Laju adalah jumlah jarak yang dilalui dibagikan dengan masa. Jika jarak yang dilalui gelombang bersamaan dengan panjang gelombang tersebut, iaitu 1 lambda, maka masa yang diambil untuk jarak satu panjang gelombang bersamaan dengan tempoh T, satu ayunan lengkap. Laju bersamaan dengan lambda dibahagi T. Sebentar tadi kita bincangkan bahawa 1 dibahagi T mewakili F, frekuensi. Oleh itu, laju bersamaan dengan F lambda. Jadi apa yang kita ada di sini ialah laju gelombang V bersamaan dengan hasil darab frekuensi dan lambda. Oleh itu, hubungan antara laju V, frekuensi F dan panjang gelombang lambda boleh ditulis sebagai V sama dengan F darab lambda. Rajah tersebut menunjukkan pergerakan suatu gelombang air. Berapakah nilai frekuensi gelombang tersebut jika laju gelombang air itu adalah 24 meter per saat? Tips menjawab. Kebanyakan pelajar tahu untuk menjawab soalan ini, kita perlu gunakan formula V bersamaan F lambda.
Kesilapan lazim dalam menjawab soalan seperti ini, para pelajar selalu ingat jarak 8 meter itu adalah panjang gelombang, lambda. Sebenarnya, jarak panjang gelombang itu adalah di antara dua puncak yang berturut-turut. Jadi, lambda itu ialah 8 bahagi 2 bersamaan 4 meter. Kemudian, barulah kita masukkan dalam formula. V sama dengan F lambda. Maka, F sama dengan V bahagi lambda. Dan frekuensinya ialah 24 dibahagi dengan 4 sama dengan 6 Hz. Pastikan anda tulis unit yang betul. Sekarang kita mengimbas kembali apa yang kita sudah belajar. Gelombang adalah suatu gangguan yang bergerak melalui suatu medium daripada suatu sumber yang bergetar atau berayun. Pergerakan gelombang ini menyebabkan berlaku pemindahan tenaga. Gelombang terbahagi kepada dua jenis, gelombang melintang dan gelombang membujuk. Bahagian yang terendah pada gelombang dikenali sebagai lembangan, manakala bahagian yang tertinggi pada gelombang dikenali sebagai puncak. Dalam suatu sistem ayunan, sesaran maksimum suatu jasad yang berayun daripada kedudukan keseimbangannya dipanggil amplitude. Panjang gelombang boleh diwakili oleh jarak antara dua lembangan yang berturutan atau dua puncak yang berturutan. Masa yang diambil untuk melakukan satu ayunan lengkap dipanggil tempoh T. Bilangan ayunan lengkap sesaat pula dipanggil frekuensi F. Laju gelombang V bersamaan dengan hasil darab frekuensi dan lambda. Oleh itu, hubungan antara laju V, frekuensi F dan panjang gelombang lambda boleh ditulis sebagai V sama dengan F darab lambda. Okey. Alhamdulillah, video yang bagus, video yang bermanfaat. Di dalam video itu telah dinyatakan apa definisi bagi amplitude, tempo, frekuensi, panjang gelombang dan juga hubungan di antara frekuensi dan panjang gelombang bagi membentuk laju gelombang. Itu yang kamu akan lihat dalam buku teks pada muka surat 178. Seterusnya cikgu nak sambung sedikit berkaitan dengan pengkelasan bagi gelombang. Kita ada dua jenis gelombang, iaitu gelombang mekanik dan juga gelombang elektromagnet. Di mana gelombang mekanik ni memerlukan medium. Perbezaan utama, dia perlukan medium untuk memindahkan tenaga dari satu titik ke titik yang lain. Manakala gelombang elektromagnet tidak memerlukan medium. Itu perbezaan yang amat ketara untuk memindahkan tenaga. Di sini gelombang mekanik terdiri daripada getaran zarah-zarah medium, manakala gelombang elektromagnet terdiri daripada ayunan medan elektrik dan juga medan magnet. Yang telah kamu jumpa dalam tajuk elektromagnet dan sifatnya berserenjang di antara satu sama lain, iaitu gelombang medan elektromagnet dan juga medan magnet sentiasa berserenjang. Okey, contohnya bagi gelombang mekanik, kita ada gelombang air, gelombang bunyi, gelombang seismik dan juga gelombang mekanik ni. Ini contoh gelombang mekanik lah. Manakala contoh bagi gelombang elektromagnet ni, gelombang radio, gelombang cahaya, sinar gamma. Itu adalah merupakan contoh. Dan banyak lagi contoh-contoh yang boleh kita wakilkan untuk gelombang elektromagnet. Ini kamu akan jumpa dalam buku teks pada muka surat 175 lah. Jadi cikgu selitkan sekali di dalam video ini. Seterusnya kita nak lihat sedikit gambar rajah berkaitan dengan gelombang membuju dan juga gelombang melintang, yang bagi cikgu amat penting lah. Amat penting
berkaitan dengan amplitude, titik-titik sefasa dan juga panjang gelombang. So, untuk gelombang melintang, kalau kita nampak amplitude ni adalah sesaran maksimum lah. Sama ada di bahagian yang positif, di bahagian yang positif ataupun di bahagian yang negatif. Yang ini bahagian negatif lah. Ini juga dipanggil amplitude. Kemudian titik sefasa ni kita nampak dekat sini, kita ada X1 hingga ke X2, X2 hingga ke X3, kemudian kita ada X3 ke X4. Dan kita tengok perwakilan untuk X, Y dan Z ni sebenarnya merupakan titik-titik sefasa. Titik-titik sefasa ni kalau kita lihat dari segi ayunan bandul ringkas tadi, daripada titik keseimbangan, cikgu lukis ke sini, dia merupakan sebenarnya ayunan lengkap lah. Cikgu labelkan A sini, B sini, C. Kalau dia bergerak A ke B, B ke C dan seterusnya, dia berulang balik daripada titik C pergi ke B dan B pergi ke A. Itu merupakan titik-titik yang sefasa. Dan titik-titik sefasa ni juga boleh memberi maklumat lain, iaitu berkaitan dengan panjang gelombang. Ini dipanggil satu panjang gelombang. Kita tengok sini. Ni. Okay, ada, kalau cikgu suka buatlah 1, 2, 3, 4. Atau kita boleh ambil satu bahagian puncak. Satu bahagian puncak, satu lagi bahagian lembangan. Ini juga merupakan satu panjang gelombang. Atau kita ukur daripada bahagian puncak ke puncak atau bahagian lembangan dengan lembangan, itu juga merupakan panjang gelombang. Ini bagi maklumat yang ada di dalam gambar rajah yang memperihalkan berkaitan dengan gelombang melintang. Sebenarnya kita lihat pula gelombang membujur. So, dalam gelombang membujur tidak ada bahagian puncak dan lembangan. Dia ada kawasan mampatan dan regangan seperti yang kamu lihat yang dilabelkan P, Q. Ini merupakan turutan berkaitan dengan titik sefasa. Dan di sini cara untuk mengukur panjang gelombang adalah kita ambil bahagian tengah-tengah. Bahagian tengah-tengah kawasan mampatan. Kita ambil bahagian tengah-tengah di kawasan mampatan ni dan kawasan bahagian tengah-tengah pada kawasan mampatan yang berikutnya. Maksudnya di tengah-tengah adalah kawasan regangan. Antara kawasan mampatan, tengah-tengah kawasan mampatan dengan kawasan tengah-tengah mampatan berikutnya merupakan satu panjang gelombang. Atau kita boleh ukur juga, kita ambil bahagian tengah-tengah regangan ke bahagian regangan tengah yang berikutnya. Ini juga ditarikkan satu panjang gelombang. Yang mana mudah dan yang mana kamu nampak. Itu berkaitan dengan panjang gelombang untuk gelombang membujur. Yang di mana kamu boleh mencarinya melalui antara dua kawasan mampatan di tengah-tengah dan dua kawasan mampatan regangan. Dua kawasan regangan di tengah. Okey, berikutnya kita nak melihat satu lagi objektif kita berkaitan dengan melakar dan mentaksir graf yang sebenarnya ada di dalam video tadi. Okey, ini adalah lakaran kasar yang berlaku untuk graf sesaran melawan masa, di mana kamu nampak perwakilan sesaran melawan masa. Dekat sini apa yang diwakilkan oleh graf ini adalah, yang pertama kamu kena fahamlah, graf sesaran melawan masa, paksi Y-nya adalah sesaran, paksi X-nya adalah masa. Apa yang diwakilkan di dalam graf sesaran melawan masa ni adalah yang pertama amplitude. Yang ini kamu boleh cari amplitude di bahagian positif, ataupun kamu boleh hitung melalui magnitude di bahagian yang negatif lah. Cuma tidak ada simbol negatif lah. Nilai itu tidak letak negatif. Kemudian kamu boleh mengukur tempoh kerana nampak jelas di situ adalah berlakunya sefasa. Dan juga kat situ sefasa ni kamu nampak daripada berdasarkan gelombang melintang tadi. Yang ni. Okey, dan juga tempoh. Dan akhir sekali, apabila ada tempoh, maka kita boleh cari frekuensi. Seterusnya adalah graf sesaran melawan jarak. Paksi Y-nya sesaran, paksi X-nya adalah jarak. So, maklumat yang diwakilkan di dalam graf ini adalah kamu boleh mencari amplitude dan kamu juga boleh mencari panjang gelombang. Okey, itu yang paling jelas dalam graf sesaran melawan
jarak. Okey. Jadi untuk lebih faham, kita rujuk buku teks muka surat 183. Murid-murid cuba jawablah latihan formatif yang disediakan itu. Soalan nombor 1, 2 dan 3. InsyaAllah kamu akan lebih faham setelah kamu menyelesaikan tugasan. Okey, selamat belajar di rumah. Kamu semua adalah hebat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.